Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat sambung perbincangan kita setelah minggu lepas kita beri ruang kepada program Perkampungan Sunnah 7 kita. Dan kali terakhir 2 minggu lepas kita bertemu, kita dah masuk ke dalam bab menerangkan pelbagai jenis jalan kebaikan. Okey, jadi tujuan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tulis berkenaan dengan bab ni, sebagaimana kita dah bincang dia punya beberapa hadis juga dalam ni, dia nak menunjukkan bahawasanya suatu amal kebaikan itu banyak perkaranya. Bahkan di dalam Al-Quran juga perkataan kebaikan itu dibawakan secara nakirah ataupun dibawakan secara umum, menunjukkan bahawasanya jalan kebaikan tu tidak semestinya perkara-perkara yang telah disebutkan oleh baginda Nabi SAW sahaja. Maknanya bila kita bincang, kita tengok secara luasnya perbincangan berkenaan dosa dengan pahala, sama dengan dosa lah kita sebut itu kan. Adakah dosa ni perkara-perkara yang telah disenaraikan saja? Boleh faham tak? Maknanya kalau ada dalam Quran cakap dosa, kalau ada dalam hadis Nabi SAW cakap dosa, baru kita kata dia dosa. Kalau tak ada dalam Quran Sunnah tu, dia tak dosa. Boleh sebut macam tu? Tak boleh. Sebab tak semestinya satu perkara tu tidak disebut dalam Quran dan Sunnah, dia tidak membawa mudarat. Barangkali mudaratnya lebih besar lagi. Okey, sebagaimana yang kita bincangkan, Dr. Naim ada sebut, saya pernah sebut perkara ni. Contoh dia bagi mudah. Dalam buku Al-Iman itu, dia kata umpamanya seorang individu, seorang yang membunuh seorang orang lain. A bunuh B. Berdosa ke tak dosa? Dosa lah. Dosa besar lah, betul tak? Tapi bagaimana dengan seorang yang dia tak bunuh orang lain, dia tak bunuh dengan tangan dia, maknanya dia tak bunuh individu kedua tu dengan tangan dia, tak tikam dengan tangan dia. Tapi apa yang dia buat adalah ketika negara dia dalam peperangan, dia jual rahsia pertahanan negara kepada negara musuh. Umpamanya orang Ukraine, umpamanya kan, bila negara dia berperang, dia pergi jual rahsia pertahanan dia kepada pihak Rusia, umpamanya. Pihak Rusia menawarkan, kami bagi kamu 10 juta US dollar, kamu beritahu rahsia pertahanan negara kamu. Maksudnya apa? Berapa kapal terbang ada, berapa kapal selam ada, kapal selam berapa timbul, berapa tenggelam, tak boleh timbul dan sebagainya. Beritahu habis kan? Askar berapa orang, perbatasan duduk kat mana, trapnya kat mana dan sebagainya. Dia beritahu habis, sehingga kan kata Dr. Naim, pihak musuh menyerang negara dengan begitu mudah, membunuh ratus-ratus ribu bahkan jutaan penduduk negara dia. Disebabkan apa? Dia seorang pergi jual rahsia negara dia. Dari segi dosa dia, mana lagi besar? Hak jual rahsia tu ke, ataupun yang bunuh seorang tu? Mana lagi besar? Yang kedua jual rahsia lagi besar, betul tak? Walaupun yang kedua ni tidak disebut dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW. Okey? Menunjukkan bahawasanya dosa itu adalah apa-apa perkara yang mendatangkan mudarat, sama ada kepada agama ataupun diri sendiri ataupun masyarakat dan seterusnya. Jadi sebagaimana itu kita takrifkan sebagai dosa, samalah juga dengan pahala. Pahala ni tak semestinya perkara-perkara disebut dalam Quran Sunnah Nabi SAW. Kok-koklah tuan-tuan, dia nak keluar daripada masjid sekejap, terpijak, ada orang tinggal stapler, dak buat stapler bullet stapler tu satu kan. Tuan-tuan pun ambil, kata alihkan, kata dapat pahala. Tak dapat pahala Ustaz, sebab apa? Mana ada dalil alih stapler dapat pahala? Memang tapi dia termasuk dalam menghilangkan perkara yang menyakiti bagi saudara kita, betul tak? Jadi itu yang nak cuba disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jangan pandang enteng kepada perkara-perkara kebaikan. Jangan pandang enteng kepada perkara-perkara yang boleh buat pahala. Sebab tu dalam Riyadhus Salihin, dalam bab ni, hadis-hadis yang dikumpulkan Imam Nawawi rahimahullah, dia kalau tuan-tuan perasan, setakat kita dah baca sampai hadis nombor hadis nombor 5 kan. Setakat kita tengok ni, kalau tengok sampai habis pun bab ni, dia nak cerita perbuatan pahala dalam hadis banyak tuan-tuan, betul tak? Banyak dalam hadis cerita pahala, ni buat pahala tu dapat pahala dan sebagainya.
Tapi apa yang Imam Nawawi rahimahullah cuba bawakan dalam bab yang boleh dia muatkan dalam Riyadhus Shalihin ni, apa yang dia cuba bawakan? Dia cuba nak kata hatta sekecil-kecil perkara pun boleh jadi satu pahala yang besar. Itu yang dia nak bawa. Hatta seringan-ringan perkara pun boleh jadi satu pahala yang besar. Tak semestinya perbuatan yang besar mendatangkan pahala, tetapi sekecil-kecil perbuatan pun dilakukan kerana Allah, dapat pahala dia, dapat pahalanya. Sebab tu dia beri bab ni dalam menjelaskan banyaknya jalan kebaikan. Maksudnya banyaknya jalan untuk kita dapatkan pahala. Hatta sekecil perkara yang orang pandang rendah pun boleh jadi pahala kalau diniatkan kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu tujuan bab ni. Okey, jangan kita macam, Ustaz kalau nak buat baik ni payah Ustaz, saya nak kena ada lebih kurang 1 juta dululah untuk buka yayasan orang sambung belajar. Dah, dia tak semestinya macam tu. Okey, dia boleh jadi berapa-berapa yang kita mampu bagi pun, hatta kata Nabi SAW, setengah daripada tamar pun boleh dah, kata. Kamu sedekah setengah tamar berapa sangat, kata kan. Barangkali kalau selalu saya berseluruh tamar Yusuf Tayyub tu, barangkali 2 kupang, 3 kupang, 5 kupang je kot satu tu untuk kita sedekahkan. Okey, baik. Akhir sekali 2 minggu lepas kita berhenti dekat hadis nombor 5. Hadis nombor 5 tu habis dah. Kita sambung hadis nombor 6. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis ni kepala dia Nabi dah pernah sebut tempat lain, tapi ni disebut sekali lagi. Setiap persendian manusia ada kewajipan bersedekah untuknya. Hadis sebelum ni kita baca berapa ruas sendi manusia ni 360. Setiap orang ada 360. Okey, setiap persendian manusia ada kewajipan untuk bersedekah untuknya pada setiap hari di mana matahari terbit, mendamaikan secara adil antara 2 orang yang bergaduh, itu pun adalah sedekah. Okey, mendamaikan 2 orang yang bergaduh, itu pun dikira sebagai sedekah. Maknanya termasuk dalam amal kebaikan. Walaupun dia tak keluar duit dia untuk sedekah, itu Nabi nak sebut. Damaikan orang. Kita pernah tengok hadis berkenaan Qabisah radhiyallahu an. Okey, Qabisah ni dia datang dekat Nabi SAW, ceritanya ada 2 kabilah yang hampir nak berperang. Ada 2 kabilah hampir nak berperang. Lalu Qabisah radhiyallahu an ni dia damaikan 2 kabilah ni, dan dia jamin kalau kamu batalkan hasrat kamu untuk berperang ni, maka kamu akan dapat ganjarannya sebanyak sekian-sekian duit, kata. Kan? Jadi 2 kabilah ni pun dengar, daripada kita berperang duk mati rugi sama sendiri, baik kita dapat upah duit lagi bagus, kata. Lalu mereka membatalkan niat peperangan mereka. Qabisah ni pula kira harta dia untuk nak bagi elok perang tu, dia pun tak cukup nak bayar lagu tu, banyak sangat. Lalu dia pergi dekat Nabi SAW, dan dia sebut pada baginda Nabi SAW berkenaan apa yang dia buat tu. Dan baginda SAW ambil harta daripada Baitul Mal untuk bantu si Qabisah radhiyallahu an ni. Walaupun kita kata benda tu dia tak keluar harta untuk sedekah orang miskin ke pedak, walaupun itu pun ada pahala dia. Tapi nak menceritakan dia mendamaikan 2 kabilah yang nak berperang pun, itu satu perkara besar dah tu. Okey, sama ada kabilah ataupun 2 orang. Nabi SAW kata kamu damaikan dia, itu pun dah sedekah dah. Ataupun kata Nabi SAW, kamu membantu orang menaiki kenderaan dia. Ni zaman dulu kuda, kata kan. Kuda ni nak naik, kalau badan macam saya ni naik, dia boleh jadi jatuh balik belah sana, naik belah sini, naik jatuh balik belah sana, kata. Kamu bantu dia naik, barangkali kamu letak tangan dia pijak dia naik ke, ataupun kamu pegangkan unta dia bagi duk diam untuk dia naik ke, apa-apalah yang kamu bantu sedemikian pun, kata Nabi SAW, itu pun sedekah. Sebab tu ni kita nak masuk musim musim haji ni kan. Apa yang tuan-tuan boleh buat? Sebenarnya saya tengok antara amalan masyarakat kita, alhamdulillah, ni amalan yang patut dipuji. Kalau orang sebut dia nak musafir ataupun bercuti, selalunya orang tak tolong sangat, tuan-tuan, betul tak? Katalah macam Ustaz, saya kuliah Ustaz, saya tak pergi minggu ni, pasal apa? Saya nak pergi bercuti dekat Ranau, Sabah kejap. Selamat fi safar, selamat musafir lah, kata. Kita pun dengar dia gerbang apa, sikit-sikit dia balik-balik. Tapi cuba kalau tuan-tuan kata kami nak pergi haji, ramai orang tolong. Betul tak? Nampak tak? Ramai orang tolong, betul tak? Ada apa kami boleh tolong? Ada beg kami boleh angkat ke? Kan? Ada kod nak kena hantar rombongan, hantar ke airport untuk nak tolong angkat barang, untuk angkat beg dan sebagainya. Paling kurang pun kita pergi kat rumah dia, kita tolong kemas barang. Paling kurang barang-barang dia dah kemas tu kita angkat pun letak dalam kereta. Itu satu amalan masyarakat itu. Tuan-tuan perasan tak? Kalau musafir, barangkali musafir lain lagi jauh daripada Saudi tu.
Ada je orang kata, Ustaz, saya doakan saya nak pergi sambung belajar, saya punya pensyarah dulu. Kat mana apa ni tuan nak sambung belajar? Dekat Amerika Syarikat. Sebab bidang dia yang dia nak ambil itu cuma ada dekat Amerika Syarikat. Dia kata lama sikit lah sebab dia punya study boleh sampai masuk mahkamah dan sebagainya. Saya kata berapa lama Dia kata rasanya 7 tahun kot. Tu dia lagi lama nak pergi banding orang pergi umrah ataupun haji barangkali 2-3 minggu saja ataupun sebulan. Dia nak pergi lagi lama, 7 tahun. Pergi pula lagi jauh, Saudi 9 jam, Amerika tu mau 26 jam, 26 jam nak sampai ke Amerika Syarikat, bergantung arah angin apa sebagainya. Benda tu lah kan. Tapi kita kata dari sudut yang masyarakat kita selalu bantu betul, hantar sampai airport selalunya kalau orang nak pergi haji ataupun umrah. Sebab apa? Sebab membantu dia nak pergi haji umrah tu pun, itu pun ada dia punya pahala dia. Okey, bantu angkat barang dia letak atas tu. Yang nak musafir tadi pun dapat pahala, tapi orang ni musafir nak pergi umrah, nak pergi haji, lagilah pula besarnya kata. Okey, jadi sebab tu alhamdulillah memang selalu kalau kita tengok kalau musim pelajar pergi luar negara nak sambung belajar, saya tengok ingat tak ada lah penuh sangat airport, betul tak? Tapi kalau musim haji dengan umrah, ramai. Kan? Saudara hantar, pokda hantar, mokda hantar, pakcik hantar, ada belaka kata. Hantar seolah-olah macam temasya, hantar orang pergi. Alhamdulillah, tu satu amalan yang baik disebabkan termasuk dalam sabda Nabi SAW, kamu bantu dia dengan kenderaan dia. Zaman sekarang tak payahlah dia nak naik kereta tu pijak kaki kita, tak payah dah. Tapi tolong angkat barang, yang tu pun termasuk. Kat sini disebut menaikkan ataupun mengangkat barangnya bererti sedekah. Masya Allah. Okey. Kemudian yang seterusnya kata Nabi, dan juga kalimah yang sopan itu pun adalah sedekah, cakap perkataan yang baik. Nabi SAW seorang yang sangat menjaga lisan dia, walaupun kepada orang yang barangkali bermasalah pun dia masih jaga dia punya tutur kata dengan adab sopan, dia masih jaga. Apa kata Nabi SAW, diharamkan neraka daripada 4 jenis golongan manusia. Salah satunya apa? Hayyinun. Apa maksud hayyinun? Orang yang beradab sopan, bagus dia punya perkataan dia, tak ucap perkataan tak baik, tak meluka ke orang dan sebagainya. Kata Nabi SAW, itu pun sedekah. Barangkali kamu tak keluar duit, tapi itu pun sedekah juga. Kemudian dia kata, dan setiap langkah berjalan untuk solat itu sedekah. Ni ada orang tanya, Ustaz, kalau saya jalan kaki dengan saya naik motor mana lagi afdal? Afdal jalan kaki sebab lagi susah. Kalau saya naik motor macam mana Ustaz? Malaikat kira ikut pusingnya roda. Hak tu tak tahu Hak tu itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu kita tak tahu. Yang pasti ada tak dia punya pahala dia? Ya, ada dia punya pahala dia. Okey, malahan kalau saya ingat kalau ikut mazhab Hanabilah, saya ingat saya pernah terbaca dalam Zadul Mustaqni kitab fiqh mazhab Hanabilah tu, kalau dia kata solat berkenaan dengan solat, kalau dalam mazhab Syafi'i, afdal memang dekat qaryah sendiri. Sebab apa? Sebab kalau masjid dekat, mafhumnya kita lagi senang untuk berulang 5 waktu, betul tak? Tapi kalau dalam mazhab Hanabilah, ada pandangan mereka, kalau masjid yang lebih jauh daripada qaryah, afdal. Okey, bukan qaryah sendiri, masjid lain. Sebab apa? Sebab ada hadis Nabi SAW, perjalanan menuju ke masjid tu pun ada dia punya pahala dia yang tersendiri. Okey, jadi macam mana ni Ustaz? Nak ambil hak mana? Saya kata selalunya dalam hadis Nabi SAW ni beramal dengan sunnah. Afdal, kadang-kadang kita ubah-ubah sikit ikut pandangan-pandangan tu. Afdal. Sebab apa? Mudah-mudahan pahala tu semua ada. Sebagai contoh, menggerakkan jari ketika kita tasyahud. Orang tanya macam mana Ustaz? Nak gerak ke atas bawah ke? Nak gerak kiri kanan ke? Nak gerak sekali asyhadu an la ilaha illallah naik lepas tu turun balik ke? Nak gerak selalu ke? Macam mana Ustaz? Pada saya, pandangan-pandangan 4 mazhab dalam ni semuanya berbeza pandangan. Abu Hanifah kata sebutkan naikkan jari ketika la, sebab orang Arab selalu bila dia sebut la dia naik jari. Asyhadu an la ilaha illallah naik, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, waktu la tu naik. Al-Imam Malik rahimahullah dia kata gerak jari tu kiri kanan. Dia kata sebab apa? Sebab dia tengok cucu sahabat radhiyallahu anhum dekat Madinah, bila mereka gerakkan jari, mereka gerakkan kiri kanan, bukan atas bawah. Al-Imam Ahmad kata setiap kali sebut Allah. Al-Imam Syafi'i kata kalau dah gerak turun naik tu dah dikira sebagai gerak dalam menggerakkan jari dalam keadaan solat. Sekarang ni 4 ni nak ikut mana tuan-tuan? Nak ikut mana? Ada pernah saya sebut sekali ni, ada orang tanya Nabi buat macam mana? Syekh, tak ada hadis Nabi buat macam mana?
Yang ada cuma sahabat sebut kana yuharriku usbu'ahu. Nabi SAW menggerakkan jarinya wa yad'u biha, dan ketika menggerakkan jari itu Nabi SAW berdoa dengannya. Hadis tu tak sebut dia gerak kiri kanan atas bawah ke, dia tak sebut. Dia kata bergerak saja. Kalau umpamanya ada hadis adalah Nabi SAW ketika baginda bertasyahud, baginda menggerakkan jari kiri kanan, saya rasa di kalangan 4 mazhab tu tak ada khilaf dah kot, saya rasa. Habis cerita. Tapi kenapa jadi khilaf? Sebab hadis sebut gerak tapi dia tak sebut gerak macam mana. Okey, jadi antara 4 di mana afdal? Wallahu alam, pada pandangan saya ada baiknya kadang-kadang kita ubah-ubah, cuba 4-4. Sebab apa? Sebab 4-4 tu daripada ulama muktabar, daripada ulama fuqaha 4 tu. Jadi kalau kita cuba tukar-tukar sikit, hari ni buat gini, esok buat gini, mudah-mudahan pahala sunnah tu ada kita dapat termasuk dalam menggerakkan jari kita tu. Okey, jadi sama juga dalam bab masjid ni. Nak ambil mana ustaz? Nak pergi masjid qaryah sendiri ke masjid jauh? Saya kata ubah-ubah tempat, saya kata. Barangkali hari ni, minggu ni pergi solat Jumaat, pergi qaryah sendiri barangkali Jumaat depan kata pergi jauh sikit lah. Pergi jauh sikit mana? Daripada Jawi Dalam ni pergi Jawi Sungai Dam, jauh lah sangat. Mesti keluar situ. Tapi maksudnya ubah sikit. Kata kalau gitu kita pergi jauh sikit lah. Pergi mana? Pergi Padang Besar, ikut suka lah, tu jauh sangat pula. Okey, tapi nak mengejar pahala, ada pahala masjid qaryah sendiri, ada juga pahala pergi ke masjid yang jauh sikit, sebab perjalanan tu pun ada juga dihitung pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tukar-tukar macam tu. Baik, kemudian disebut dan menghalaukan gangguan di tengah jalan itu juga adalah sedekah. Nampak batu alih, termasuk juga hadis ni kalau kita tengok luas kefahaman dia, orang-orang hak tukang clear batu ke banjir ke apa tengah jalan, kalau dia niatkan tu kerana Allah, dapat tak pahala dia? Dapat dia punya pahala dia. Kok tanah runtuh dia cuci, dapat pahala? Dapat pahala. Okey, kalau dia pokok jatuh dia alihkan, dapat pahala? Dapat pahala kata. Okey, itu dekat situ pentingnya niat. Okey, kata Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah riwayat hadis lebih kurang. Dia kata Nabi SAW, sesungguhnya telah dijadikan pada manusia 360 sendi dalam badannya, maka sesiapa yang membaca Allahu Akbar dan juga Alhamdulillah dan juga La ilaha illallah ataupun Astaghfirullahalazim, ataupun menghalaukan batu di tengah jalan, ataupun duri, ataupun tulang daripada jalanan orang, ataupun menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran sebanyak 360, bererti dia berjalan pada hari itu sudah dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maksudnya apa? Nak sampai Nabi kata 360 sendi itu perlu ada dia punya sedekah dia. Macam mana kita nak sedekah 360? Sahabat pernah tanya pada ni, ya Rasulullah, kami nak sedekah banyak ni tak mampu lah. Maknanya umum je sahabat faham, nak kena bagi duit 360, ataupun buat satu amal kebaikan satu hari kena kira, cukup dah amal kebaikan saya 360 amal kebaikan ini, banyak dah. Jadi Nabi SAW lepas baginda sebut 360, baginda bacakan pada kita apa dia benda-benda boleh buat yang kira termasuk dalam 360 tu. Antaranya apa? Ucapkan Allahu Akbar. Maknanya kalau diucap Allahu Akbar 360 kali, dah cukup ke belum? Cukup lah untuk hari tu. Ataupun diucapkan Alhamdulillah, diucap 360, cukup dah untuk hari tu. 360 ni tuan-tuan, Allahu Akbar 360, saya ingat tak sampai 5 minit pun. Bukannya lama mana sangat pun. Saya ingat kalau Alhamdulillah kita ambil dalam masa seminit, itu pun dah 100 dah pun. Jadi kalau nak kata cukup 360 ni, barangkali kita masuk kereta sekejap lagi, nak balik ke rumah, duk baca, itu pun dah lebih daripada 360 dah. Okey? Ataupun dia kata menghalau batu di tengah jalan, ataupun duri daripada tulang jalanan orang, menganjur wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, semua tu dibuat sebanyak 360, bererti pada hari itu dia dah dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya setiap hari objektif kita umumnya kita nampak nombor berapa? 360 buat setiap hari. Okay, kata Nabi SAW, kamu buat pada hari itu 360, pada hari itu kamu dah dijauhkan daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Tak banyak mana sangatlah nak kena buat tu. Dan dia punya sambungan dia seperti mana hadis yang kita sebut minggu lepas, kata Nabi SAW, dan cukuplah solat sunat duha 2 rakaat, dah cover habis dah 360 tu. Okey, menunjukkan anjuran dan juga besarnya fadilat solat sunat duha.
Baik, itu hadis yang ke-6. Hadis yang ke-7 daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Nabi SAW, sabdanya, siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi ataupun senja, hak ni siapa saya nampak ada sahabat kita daripada geng-geng apa Korea Repoh, hak ni tampal dekat apa dekat TV Repoh tu. Siapa tak perasan tu nak kena tengok balik, kata tampal kat situ. Di antaranya sabda Nabi SAW, sesiapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau senja, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan untuknya hidangan di syurga setiap pagi dan senja. Masya Allah, pergi balik masjid tu pun dah ada pahala dah tu. Dia wuduk ada tak dia punya pahala dia? Ada. Dia pergi ke masjid dah ada pahala. Sampai kat masjid masuk dengan kaki kanan, ada pahala tak ada pahala? Ada pahala. Masuk masjid baca pula doa masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, dapat pahala? Dapat pahala. Masuk dalam masjid, saya nak iktikaf dah. Okey. Iktikaf ni berapa tempoh paling pendek dia? Berapa tempoh paling pendek yang tuan-tuan niat untuk iktikaf dalam masjid dan dapat pahala iktikaf tu? Dia mesti ada tempoh paling pendek, betul tak? Okey. Yang ni diperselisihkan ulama. Ada yang kata masuk daripada pintu tu, niat iktikaf, keluar balik dapat dah. Saya rasa waktu pendek sangat kot rasanya kot. Sebab iktikaf ni maksudnya duduk sekejap kan. Jadi saya rasa pandangan yang saya ambil adalah mereka kata jumlah waktu tu paling kurang sempat melakukan solat sunat sebanyak 2 rakaat. Okey, jadi kalau tuan-tuan, saya pesan kalau dah mari dekat masjid ni, saya pun samalah. Kita mari kat masjid ni, kita masuk pintu tu niat apa? Yang pertama kita nak solat jemaah, betul tak? Lepas tu kita nak solat sunat. Kemudian saya nak beriktikaf dalam masjid ni sambil dengar kuliah sampai masuk solat isyak. Sepanjang mana tuan-tuan duduk dalam masjid ni, dapat dia punya pahala dia. Nampak tak? Itu cara dia. Dan di situlah pentingnya niat. Kalau tak berniat, bila duduk tu dia jadi adat tu, dia tak jadi ibadah. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i, bila saya fikir balik, kata betul lah kata. Dalam mazhab Syafi'i istihbab. Maksudnya disunatkan baca niat tu untuk membantu niat dalam hati kita. Bukan syarat tak. Kalau kita dah terniat dalam hati tapi kita tak baca, dapat juga pahala dia, tak ada masalah. Kata An-Nawawi rahimahullah, dia kata bab lafaz niat ni kalau dah terlintas hati, buat, dapat dah pahala? Dapat. Kalau dia kata terlintas dekat hati, sebut dekat mulut, dapat dah pahala? InsyaAllah memang dapat lah, sebab dia membantu. Dia kata kalau sebut kat mulut tapi hati tak niat macam tu, dapat? Waktu tu tak dapat pahala. Sebab apa? Sebab niat tu tempatnya di hati. Adapun talaffuzun niyah, melafazkan niat, itu disunatkan untuk membantu niat dalam hati. Okey, jadi kadang-kadang benda ni saya tak tahu lah, saya nampak benda ni sangat-sangat bantu wallahu alam, disebabkan apa? Kita ni dalam, kalau kita tengok sikit dalam ilmu psikologi, tuan-tuan, dia ada satu istilah yang kita panggil motor skill tau. Motor skill ni apa? Motor skill ni bukannya skill naik motor. Motor skill ni maknanya skill perbuatan kita. Tuan-tuan pernah tak buat benda-benda yang kita dah buat setiap hari, kadang-kadang kita tak sedar pun kita buat benda tu. Contohnya bila kita naik kereta, kita tukar gear, kita tekan brake, bukannya kita fikir sangat benda tu. Betul tak? Sama juga dengan kita kelip mata. Kita kelip mata, setiap kali kita kelip, kita fikir ke tak fikir tuan-tuan? Ke tuan-tuan fikir, saya nak kelip mata, 2-3 saat, saya nak kelip mata. Ada orang macam tu tak? Dia di luar pemikiran. Jadi di antara perkara yang menjadi motor skill ni adalah benda-benda yang kita dah buat setiap hari, termasuklah di dalamnya perlakuan solat. Solat masuk dalam motor skill. Sebab tu banyak kita tengok orang-orang yang accident, kepala dia terantuk, dia ada temporary memory loss, betul tak? Ingatan dia jadi hilang. Kata macam mana pak cik accident tadi? Saya tak ingat, kata. Saya betul-betul tak ingat macam mana saya accident. Saya ingat kawan saya seorang, dia cerita sampingan lah saja, tak pergi ngantuk lah. Kawan saya seorang memang kisah betul lah, dia sekarang pensyarah dah dia naik 2 orang. Dia naik motor satu, dia naik TZN hitam, saya ingat lagi. Kawan dia naik, saya tak ingat bentuk motor, saya tak ingat dia punya model dia, Kawasaki begitu lah. Jadi dia naik TZN hitam ni, dia naik motor dia naik kawan ni, dia jalan gitu. Dia kata tiba-tiba aku nampak dia ni, kata aku nampak kawan kita seorang ni, aku nampak dia melelong-lelong, pom, dia langgar divider, kata. Dia langgar divider, dia terlentang, orang semua angkat dia apa, orang semua baring duduk, dia baring ke dia. Lepas tu duduk ke apa semua, dia macam jadi lost gitu. Lepas tu dia tanya apa ni kawan saya ni. Dia kata, "Weh, apa jadi ya?" Dia kata. Kawan saya dia kata, "Tadi aku naik motor aku, kau naik motor kau lah," dia kata kan.
Aku jalan kat belakang. Ni geng fix saya dekat dekat UAE tu. Ya, aku jalan kat belakang, tiba-tiba aku nampak hang melelong. Hang melelong, hang langgar ke divider kan. Lepas tu kawan dia senyap. Sekali lagi dia tanya balik soalan sama. Sebab kepala dia baru ni. Kepala dia baru gegar kan. Dia tanya 5 minit tu, dia tanya, "Oi, kenapa orang ramai-ramai tu? Kenapa keadaan macam ni?" Dia kata, "Tadi kau naik motor kau, aku naik motor aku," dia kata. Hang naik motor hang. Lepas tu aku duduk belakang, dia kata, tiba-tiba nampak hang melelong, hang langgar divider, pom, hang jatuh, kata. Lepas tu dia senyap. Dia senyap tu 5-6 minit dia tanya balik, "Oi, kenapa orang ramai ni?" kata. "Jadi apa?" Dia kata, "Aku pun layan lah." Sampai dia tanya kali ke-7 ke-8, kawan saya ni nakal orang dia. Kawan dia tanya, "Oi, apa jadi?" Dia jawab apa? "Tadi aku naik motor hang naik motor aku," kata. Lepas tu tiba-tiba aku melelong, aku langgar ke divider. Hak kawan ni dia dah lupa, dia tanya balik, "Kalau kau yang aksiden, kenapa aku yang luka?" Dia kata, "Kenapa aku yang luka ni?" Apa so? Hak kawan saya ni, wallah tuan-tuan, dia cerita kat saya gelak kat setengah jam. Nakal hang ni. Dia kata apa? "Aku belajar ilmu kebal," dia tu. Suatu tak luka. Untuk orang yang aksiden, walaupun dia ada memory loss kan, dia tak ingat betul-betul sebelum aksiden. Ada satu kes tu, yang ni memang saya jumpa sungguh, cakap dengan dia apa ni, ada dulu sebelum ada LPT ke Kuantan tu kan, siapa yang pernah pergi Kuantan masa tu ikut jalan lama kan, dia kena lalu Bandar Maran, kena lalu Bandar Gambang, lalu habis Melaka tu. Saya ingat daripada Kuala Lumpur Kuantan ada 4 jam kot saya jalan tu. Jadi ada satu jalan tu, dia punya aksiden punya teruk dia punya aksiden tu, anak dia meninggal dunia. Anak dia duduk kat sebelah, meninggal dunia. Ada sekali tu, bila dekat dengan peristiwa tu, dia tengah bawa kereta, dia lalu kawasan sama, otak dia jadi blank tu tuan-tuan tu. Otak dia jadi blank. Tiba-tiba dia sedar balik. Lebih kurang dia kata dekat 20 second, 20 saat jugalah. Dia kata otak dia jadi blank. Dia kata, "Kenapa tiba-tiba kat sini?" Betul-betul tempat yang dilupa tu, tempat yang dia aksiden teruk dengan anak dia tu. Tapi satu soalan, kalau orang aksiden seteruk mana pun kan, dia punya otak dia tak ingat ni, dia tak ingat tu. Bila orang tanya apa jadi, "Saya tak ingat. Saya ingat saya bawa, tiba-tiba saya dah kat hospital." Selalunya dia akan jawab macam tu. Tapi walaupun keadaan sedemikian, kalau masuk waktu solat, kita bagi dia wuduk, dia solat, dia ingat tak macam mana solat? Dia ingat tak? Maksudnya ke dia diri solat, macam mana angkat takbir? Ada tak pernah tanya macam tu? Ada tak maksudnya macam mana takbir, macam mana rukuk, macam mana sujud? Ada tak pernah mereka tanya benda-benda tu? Tuan-tuan pernah tengok tak orang aksiden kat hospital? Alah, mesti ada saudara aksiden apa semua kan? Saya pun aksiden tapi tak masuk hospital lah. Apa ni? Pernah alami keadaan tu? Ada tak bila sampai waktu solat, dia tanya kita macam mana rukuk? Ada tak siapa-siapa yang aksiden tu bila sampai waktu maghrib, dia tanya kita, "Waktu maghrib ni apa dia?" Ada tak macam tu? Tak ada. Ataupun dia berdiri kat sejadah tu bila waktu maghrib, dia tanya kita, "Maghrib ni berapa rakaat?" Tak ada. Dia mesti ingat 3 rakaat. Betul tak? Sebab apa macam tu? Pernah tanya tak? Sebab apa macam tu? Sebab solat disebabkan kita dah buat setiap hari 5 kali sehari, setiap hari. Daripada sekolah rendah lagi, solat ni dia masuk dalam long term memory. Okey, motor skill dia masuk dalam long term memory. Sebab tu orang yang hilang ingatan aksiden pun, tapi solat memang dia ingat sebab dia dah masuk dalam long term memory. Okey, Ustaz nak cerita apa Ustaz? Masalahnya benda yang long term memory ni, kadang-kadang kita tak khusyuk penuh pun, kita berangan pun dia boleh jalan sendiri. Betul tak? Dia boleh bergerak tu. Kadang-kadang kita macam, aku ni rakaat kalau solat belakang imam tak apa lah kan. Kadang-kadang kita kata, aku ni rakaat ke berapa, ataupun tiba-tiba dah habis 4 rakaat aku solat. Kan ada rasa macam tu bila khusyuk tu lari. Kenapa khusyuk tu senang lari? Sebab solat ni bila dia motor skill, dia benda yang memerlukan kurang pemikiran sebab kita dah biasa buat. Okey, jadi disebabkan tu saya tengok kalau dalam solat wajib, yang tu tak apa lagi sebab yang tu memang kita pun dah biasa, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dan sebagainya. Saya tengok selalu, kalau saya sendirilah paling kurang, saya muhasabah diri, kalau solat sunat kadang-kadang saya terlupa saya solat sunat tu, saya solat sunat apa. Adakah saya kalau lepas Isyak, adakah saya solat sunat ba'diyah Isyak, ataupun saya solat sunat witir, ataupun kalau tak ada niat angkat takbir, dia jadi solat sunat mutlak, dia bukan jadi ba'diyah. Boleh nampak tak? Kalau nak buat witir, barangkali kena buat 1 rakaat ataupun 3 rakaat. Jadi benda-benda macam ni lah yang saya nampak talaffuzun niyah, mengucapkan niat dalam mazhab Syafi'i, saya nampak membantu dalam bab ni. Sebab apa? Dia bagi clear. Okey, berdiri ni nak solat apa? Saya solat istigharah ataupun saya solat ba'diyah Isyak 2 rakaat. Khalas, solat habis cerita.
Kalau tak sebut sah je, tak ada masalah benda pun, sebab niat tu dekat hati. Tapi paling kurang pun dia membantu keadaan niat kita. Sebab ni yang dibincangkan oleh ulama-ulama salaf. Niat ni tuan-tuan, dia membezakan antara ibadat dengan adat. Adatnya orang jumpa dahan tengah jalan, adatnya memang orang halang, memang orang alih, betul tak? Sekali lagi kan ada orang motor langgar, memang orang alih. Tapi kalau dia kata saya alih pokok ni disebabkan ada hadis Nabi sebut, kalau saya alih, yang tu pun dikira sedekah, sama pahala ke tak sama? Tak sama. Lagi tinggi dia punya pahala dia. Boleh nampak tak? Kita nampak keadaan masjid barangkali kotor, kita pun ambil bersihkan, mudah-mudahan kata saya niat ni, bersihkan ni, ada bahagian saya dekat akhirat kelak. Ada pahala tak kat situ? Ada pahala dia. Sebab tu kata ulama, apa-apa pelakuan Nabi SAW yang kita buat niat sebab nak ikut Nabi, barangkali benda tu bukan dari sudut wajib ikut pun. Sebagai contoh, Nabi SAW, baginda suka tidur atas belah kanan dia. Dan kata sahabat radhiyallahu anhum, bila dah nak masuk waktu subuh, baginda akan alah dengan dia punya tangan. Dia alah kepala dia dengan tangan. Dia tak pakai bantal. Sebab apa? Sebab dia tak mau terlalu lena, takut dia tertinggal solat, takut tertinggal jemaah subuh tu. Kalau kita buat malam ni, saya tidur mengiring ke kanan ni, disebabkan Nabi SAW suka tidur mengiring kanan, ada dapat pahala tak? Ada dapat pahala. Walaupun kalau kita tidur terus pun tak dosa, betul tak? Letak-letak pakhoh degur, tak ada niat apa. Dapat itu berdosa ke? Tak berdosa. Jadi ni benda penting niat tu, sebab dia membezakan antara ibadah dengan adat. Okey, itu yang saya nampak lah. Maka benda-benda macam ni, terutamanya benda yang kita dah buat setiap hari, pada saya elok kadang-kadang kita refresh balik niat tu, sebab kita nak pastikan yang kita buat ni memang ibadah, bukan sebahagian daripada adat kebiasaan saja. Okey, itu penting niat. Sebab tu buku Riyadhus Salihin ni pun dimulakan dengan hadis innamal a'malu binniat. Setiap amalan tu dengan niat dia. Sebab tu di sisi mazhab Syafi'i, sehinggakan dia mensunatkan membaca lafaz tu, sebab nak bagi dapat ibadah waktu tu. Okay, itu perbincangan dia. Okey, baik. Kemudian hadis yang ke-8 daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai kaum muslimat, ya nisaul muslimat, wanita muslimat, janganlah seorang tetangga merasa rendah akan memberi hadiah kepada tetangganya, meskipun yang dihadiahkan itu sekadar kaki kambing. Ini hadis Nabi SAW bagi sambungan daripada hadis baginda SAW atas dua perkara. Yang pertama apa? Kata Nabi SAW, sebab kamu kaum wanita ada kelemahan dari sudut agama kamu. Okey, apa kelemahan akal dan agama kamu? Nabi sebut dua. Akal ni apa? Akal ni bukan bodoh. Kalau kita tengok dekat universiti, penuntut perempuan dengan penuntut lelaki, siapa lagi ramai? Penuntut perempuan lagi ramai. Saya ingat masa saya masuk UAE tu, Prof Kamal Hassan, dia apa? Dia sebut, kamu ni kaum lelaki, kamu nak pupui lah. Dia kata, tahu tak? Dia kata, yang ni kamu punya bilangan kamu 1/3 lelaki, 2/3 perempuan. Dia kata, dia cakap kata itu pun saya kawal, tahu tak? Dia kata, kalau saya tak kawal kemasukan ni, 1/10 lelaki, 9/10 perempuan. Dia kata, memang itulah dia punya hakikat dia. Jadi bila Nabi SAW sebut kurang akal, bukan maksud tak pandai, tak, bukan maksud tak pandai, tapi maksud Nabi SAW, akal wanita ni boleh diatasi oleh emosi dia. Itu maksud Nabi SAW. Jadi Nabi kata, kamu kaum wanita ada dua kelemahan. Yang pertama, kelemahan dari sudut akal kamu. Sebab tu persaksian seorang lelaki bersamaan dengan kesaksian dua orang wanita. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab Allah tahu wanita ni bila masuk, kalau contohnya masuk mahkamah, bila kena getak dengan lawyer tu, dia jadi takut habis ya. Jadi kalau ada dua orang kawan ni, dia boleh mengingatkan, kot lupa ke apa. Kemudian yang kedua, kata Nabi SAW, kamu juga lemah dari sudut agama. Lemah agama bukan maksud tak solehah, bukan. Sahabat tanya pada Nabi, ya Rasulullah, apa maksud tu? Kata Nabi SAW, bukankah ketika kamu kedatangan haid, kamu tak boleh solat. Jadi kalau kita ni katalah haid dia 7 hari, kita ni orang lelaki 7 darab 5, berapa kali solat dah dapat tu? 30 waktu solat wajib. Itu solat wajib, tak masuk solat sunat lagi. Kalau sebelum subuh 2 rakaat, tambah lagi berapa? 5 darab 2, dah tambah lagi 10, dah 40 waktu dah. Kalau tambah dengan rawatib, tambah dengan duha, tambah dengan witir, tambah dengan tahajud dan sebagainya, itu semua dah barangkali seminggu tu dah beratus dah pun dia punya solat dia. Jadi kata Nabi SAW, bila kamu kedatangan haid kamu tak boleh solat.
Begitu juga bila kamu kedatangan haid kamu tak boleh berpuasa. Maka Nabi SAW suruh ganti balik. Yang dikata kaum ibu, kaum muslimat yang kamu hilang masa ketika tu, ganti balik, tampung balik. Itu maksudnya. Tampung dengan apa? Tampung dengan sedekah dan hadiah. Tampung dengan sedekah dan hadiah. Banyakkan sedekah. Ini Nabi pesan untuk orang perempuan, banyakkan sedekah. Kalau umpamanya suami bawa RM1 bagi masjid, bawa lah RM2. Bawa lebih sikit. RM2 tu nak dapat daripada mana ustaz? Minta duit pakai kat suami. Memang tu kerja dia. Lagu tu kata. Berikan sedekah, kata, banyakkan sedekah. Dan kedua kata Nabi SAW, banyakkan beri hadiah. Sebab apa banyak beri hadiah? Kata Al-Imam Ibnu Hajar, sebab wanita ni selalunya dia banyak permusuhan sesama dia. Wanita selalu macam tu. Hatta Hamka pun ada tulis berkenaan perkara ni. Dia kata permusuhan sesama wanita memutuskan silaturahim, dia kata. Jadi sebab tu Nabi SAW suruh kaum wanita tahadu tahabbu, banyak beri hadiah. Beri hadiah pada jiran kamu, beri hadiah pada kawan-kawan kamu, beri hadiah kepada akhwat sesama muslim kamu. Sebab apa? Sebab bila kamu beri hadiah tu, kamu akan disayangi. Dan Nabi SAW sambung dalam hadis ni, dan jangan hadiah tu tak semestinya mahal. Bang, malulah nak bagi tudung RM60, kata. Habis tu nak bagi apa? Dia tudung kurang-kurang kita bagi RM5,000. Mampuih lagu tu. Jangan pandang rendah. Kata Nabi SAW, walau firsina syatin. Apa maksud firsina syatin? Kaki kambing. Firsin ni bukan peha. Sebab peha kalau dapat buat nasi arak lem sheng, Allahu Akbar, itu bukan murah, tu mahal, kata. Firsin ni tu yang tulang kering, kaki keting hak bawah tu, bukan peha yang atas tu, hak bawah tulang kering tu. Yang tu pun kata Nabi SAW, kalau kamu ada tu untuk bagi hadiah, bagilah hadiah. Maksudnya apa? Kecil mana pun tak apa, tak ada masalah, kata. Sebab apa? Sebab hadiah tu walaupun nilai dia kecil, tapi timbangannya besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi dia kata jangan pandang rendah pada mana-mana hadiah, walaupun kaki kambing, dia kata bagilah, kata. Okey. Sebab kat sini pun disebut hadiah ni biasanya timbul kerana ingat dan juga kasih sayang, dan tak diukur dengan besar dan juga kecil dia. Okey, tanda ingat. Okey, baik, ke-9 daripada Abu Hurairah radhiyallahu an pula daripada Nabi SAW, iman mempunyai 6 ataupun 7 apa benda disebut ni? Al-imanu bid'u wa sab'una atau bid'u wa sittun. Apa maksud? Disebut sini iman mempunyai 6 ataupun 7 lebih cabang ataupun ranting. Silap terjemahan. Maksud Nabi SAW, iman itu ada bid'u wa sab'un ni maksudnya 70 macam mana saya nak sebut bahasa Melayu? 70 lebih tetapi bilangan ganjil. Boleh faham tak? Maksudnya 70 lebih tu 72 ke tak? Tak. Nabi sebut bid'u. Bid'u ni maksudnya bilangan ganjil. Macam firman Allah Subhanahu Wa Taala, fala bisa fi sijni bid'a sinin. Kata Allah Subhanahu Wa Taala berkenaan Nabi Yusuf alaihissalam, maka dia kekal duduk dalam penjara dia bid'u sinin. Apa maksud bid'u sinin? Tahu tak apa maksud bid'u sinin? Maksudnya tahun-tahun ganjil. Itu bahasa Arab. Maknanya apa? Mungkin 3 tahun, boleh faham tak? Mungkin 5 tahun, mungkin 7 tahun, mungkin 9 tahun. Maka bila Nabi sebut al-imanu bid'u wa sab'un, maknanya apa? Iman tu cabang dia 70 lebih. 70 lebih tu berapa? 70 yang ganjil. Maksudnya barangkali 71 atau 73 atau 75 atau 77 atau 70 berapa? 79. Maknanya dia bukan genap, sebab Nabi sebut bid'u. Itu maksud dia. Terjemahan ni, siapa dia pakai buku macam saya? Terjemahan dia ni salah. Au bid'u wa sittuna syu'bah, ataupun dia kata bid'u wa sittun, maksudnya 60 lebih, iaitu 60 lebih yang bilangannya juga ganjil. Maksudnya berapa? 61 ataupun 60, 63 ataupun 65 ataupun 67 ataupun 69. Itu maksud dia. Bid'u dalam bahasa Arab tu maksud dia. Dalam Quran pun sama maksud dia. Iman itu mempunyai 70 ataupun 60 lebih cabang ataupun ranting. Yang paling utama sekali adalah kalimah la ilaha illallah. Sebab tu kata Nabi SAW, afdalul zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Cuma baru ni saya terlalu dekat YouTube, ada seorang ustaz penceramah ni, dia bagi saranan. Dia kata memakruhkan membaca zikir la ilaha illallah ketika hendak tidur. Saya setuju.
Sebab apa? Tahu tak sebab apa? Dimakruhkan baca zikir la ilaha illallah ketika kita hendak tidur. Sebab apa? Sebab takut kita terlelap. Ucapan la ilaha illallah apa maksud dia? Tiada Tuhan yang selayaknya disembah melainkan Allah. Takut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Dia habis kat situ. Maksudnya apa? Tidak ada Tuhan selayaknya disembah, walaupun kita tak berniat. Sebab tu dimakruhkan. Okey, jadi saya ingat setakat saya dengar tu, saya rasa ada betulnya. Takut bila kita tidur tu ucapan tu tak habis. Dia tak habis dekat la ilaha illallah. Takut dia habis dekat la ilah saja. Tak boleh tu. Okey, kemudian dia kata, dan serendah-rendahnya ialah menghindarkan ataupun membuangkan sesuatu gangguan daripada jalan, dan sifat malu juga termasuk salah satu cabang daripada iman. Okey, al-haya minal iman. Siapa dia sahabat yang terkenal dengan sifat malu dia? Osman Al-Affan radhiyallahu an. Sehingga kan Osman Al-Affan ni kalau ikut riwayat, sepanjang hidup dia tak pernah pakai seluar. Dia memang pakai jubah ataupun kain macam tu kan. Dia tak pernah pakai seluar. Kenapa dia tak pakai seluar? Dia malu orang nampak bentuk kaki dia. Memang dahsyat sungguh. Memang pemalu sungguh. Kita ni kalau boleh seluar lagi senang daripada apa? Daripada kain kan. Osman Al-Affan tak pernah pakai seluar dalam hayat dia sebab dia malu orang nampak kaki. Boleh tak pakai seluar? Boleh. Nabi SAW pun pakai juga. Tak ada masalah. Okey, tetapi dia malu orang nampak bentuk kaki dia. Sebab tu ada satu hadis Nabi SAW, ni hadis hujah utama bahawasanya dalam mazhab Maliki dan juga mazhab Imam Bukhari, peha lelaki bukan aurat ketika di luar solat. Okey, peha lelaki bukan aurat ketika di luar solat. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh tengok syekh-syekh hok mari ke Langkawi ni jambang sampai sini kan. Bila kalau dia maksudnya dia jambang tu, kita kata nak tengok butang baju dia pakai apa pun memang tak nampak lah. Sebab jambang dia sampai sini. Sekali bila dia nak pergi mandi air terjun, tiba-tiba pakai seluar pendek tu kan. Jangan terkejut. Sebab apa? Sebab dalam mazhab Maliki dan juga mazhab Imam Bukhari, peha lelaki bukan aurat di luar solat. Jangan sekali lagi solat ada orang singkat dah, janganlah. Di luar solat macam tu, pening kepala pula lagu tu, tengok lagu tu. Di luar solat. Okey? Sebab apa? Sebab ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW dia duduk dalam rumah dia dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dia singkap dia punya kain tu sehingga nampak peha dia. Dan kemudian Abu Bakar As-Siddiq masuk, minta izin masuk. Nabi kata izinkan dia masuk. Nabi masih dengan keadaan macam tu. Kemudian Omar datang, Omar minta izin masuk. Nabi kata masuklah. Masih juga macam tu. Sehinggalah Osman Al-Affan radhiyallahu an masuk, baru Nabi betulkan dia punya kain tu. Okey, lalu kemudian bila dah mereka dah balik, Aisyah radhiyallahu anha tanya pada Nabi SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, tadi masa ayah saya datang, Tuhan tak betulkan kain tu. Bila Omar datang, Tuhan tak betulkan kain tu. Tapi kenapa bila Osman datang, Tuhan betulkan? Dia kata, ya Aisyah, tidak patutkah aku malu pada Osman, yang mana malaikat pun malu kat dia, kata. Punya hebat tahap keimanan itu, malu dia tu. Malaikat malu pada Osman Al-Affan radhiyallahu an. Okey, jadi itu hujah bahawasanya peha lelaki bukan aurat di luar solat. Tetapi kalau tanya saya, tuan-tuan jangan cari penyakit lah. Sebab apa? Sebab selain daripada hubungan dengan Allah yang kita kena jaga, hubungan dengan manusia kena jaga. Kalau dah memang majoriti masyarakat kita dalam bab aurat ni pun, hatta kat Perlis ni pun mazhab Syafi'i juga, tak lari mana pun. Okey, dalam mazhab Syafi'i aurat lelaki memang daripada pusat sampai lutut. Kita hormatlah perkara ni. Kalau tuan-tuan nak pergi macam tu, pergi ke Arab mandi air terjun pakai macam tu, tak ada masalah. Okey, tapi kat sini tak boleh. Sebab uruf masyarakat dah berpandangan sedemikian, dia perkara-perkara yang dianggap boleh menjatuhkan maruah. Jadi jangan buatlah. Okey? Tapi dari segi hukum betul. Kita kata dalam hadis sahih Bukhari ada sebut sedemikian rupa. Okey? Wallahu a'lam. Baik. Kemudian hadis yang ke-10, saya ingat akhir insya-Allah. Masa kita berapa lama ya? Ada 5 minit. Okey. Hadis yang ke-10 daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang berjalan di jalan, tiba-tiba dia merasa haus sehingga terpaksa turun ke dalam perigi untuk minum. Kemudian ketika keluar daripada perigi, ada anjing menjilat-jilat tanah kehausan. Maka berkata orang itu, mungkin anjing ini berasa haus sebagaimana saya tadi. Maka segera ia turun kembali ke dalam perigi dan memenuhi kasutnya dengan air dan digigitnya dengan mulut sehingga naik ke atas dan diminumkan pada anjing. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memuji perbuatannya dan mengampunkan dosanya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah dalam menolong haiwan ada pahala? Kita kata ada pahalanya. Faqala fi kulli kabidin ratbatin ajrun fi kulli
Di dalam setiap perkara yang kebaikan itu ada dia punya pahala dia. Okey. Jadi hadis ni saya ingat ada orang dia doktor veterina. Doktor veterina, doktor bahagian haiwan kan. Jadi dia ni bila dah jadi doktor bahagian haiwan, dia tak boleh pilih haiwan apa hak masuk dalam dia punya, doktor muslim lah. Dia tak boleh pilih haiwan yang masuk dalam klinik dia tu. Takkan sekali lagi bila masuk anjing, anjing kita tak buat. Takkan macam tu kan. Jadi dia tanya berkenaan macam mana kalau dia punya, bukan pesakit, klien lah. Dia punya klien tu datang bawa anjing, adakah dia boleh berubat anjing? Jawabnya ni hadis ni, boleh ke tak boleh? Boleh. Anjing ni yang dilarang, ada beberapa perkara yang dilarang. Apa dia? Kalau anjing dipelihara sebagai binatang haiwan peliharaan. Peliharaan maksudnya bahasa Melayu pet apa dia? Haiwan kesayangan. Kan? Haiwan kesayangan. Maksudnya dia pun masuk dalam rumah, duk tidur atas atas katil. Ada satu kes seorang ni dia tanya kat saya. Dia kata apa hukum bela anjing untuk menjaga rumah? Saya kata dari segi hukum boleh lah, saya kata. Kan? Ada dah orang nasihat kat saya, dia kata ustaz, sekali lagi fulan bin fulan ni dia datang kat ustaz, dia tanya berkenaan hukum bela anjing dekat rumah untuk jaga rumah. Dia kata saya ingat, menyesal saya tak ikut nasihat dia. Dia kata ustaz baik-baik sikit, orang ni kaki pusing. Sikit lagi dia tanya kat ustaz, dia nak guna nama ustaz, dia nak buat benda tak boleh. Kenadah dia ni kata. Saya pun macam tak baik cakap macam tu. Benda gitu luruh bendoi kata. Sikit lagi orang tu datang sungguh. Dia kata ustaz, apa hukum bela anjing untuk jaga rumah? Dia kata untuk jaga rumah. Saya kata untuk jaga rumah tak ada masalah lah. Sebab ada beberapa keadaan yang boleh diizinkan untuk memelihara anjing. Sebagai contoh, orang yang untuk jaga rumah dia. Saya tanya kat dia, saya kata awak tak pasang lam rumah? Dia kata lam ni tak fungsional ustaz. Kadang-kadang dibunyi, kadang-kadang dibunyi tak ada apa. Saya pun luar benda. Dia kata kalau macam tu tak apa lah kot. Saya kata. Lepas tu apa lagi boleh orang pelihara anjing? Barangkali orang yang menjaga dia punya tanaman boleh, ataupun orang yang menjaga haiwan peliharaan dia, maksudnya jaga dia punya kambing ke lembu boleh, ataupun dibuat berburu, ataupun orang buta untuk jadikan penonton jalan, itu pun boleh juga. Okey, boleh hukum dia. Jadi saya pun dengan luar benda saya kata boleh. Saya kata seminggu lepas tu seorang tadi ni dia dah hantar, dia kata ustaz tengok Facebook kawan ni, tengok saya dah kata kat ustaz dia ni kaki pusing. Rupanya dia sebut kat saya nak jaga rumah, dia bela anjing pudel hak besar ni, hak terajang pun mati tu. Hak bunyi hak bunyi gitu tu, hak yang kecil tu. Saya kata nak jaga rumah apa anjing macam ni, ingat nak beli Rottweiler ke apa kata. Itu tak boleh sebab dia jadikan alasan jaga rumah tu untuk dia nak, rupanya dia nak I like dogs, dia jenis palotok western begitu kan. Yang tu tak boleh tuan-tuan. Tapi kita kata sebagai veterina dia berubat anjing boleh. Kok anjing yang datang tu anjing orang cari bom, boleh tak berubat? Boleh. Ataupun anjing digunakan untuk dadah, boleh tak? Boleh. Ataupun anjing digunakan untuk cari orang hilang, boleh tak? Yang tu pun boleh. Ada dia punya fungsi dia. Okey. Jadi hukum anjing ni yang tak boleh adalah dia pelihara di dalam rumah sebagai haiwan peliharaan. Yang tu tak boleh. Okay, jadi tapi dia sebagai veterina tu orang dah bawa, dia nak bagi ubat, dia nak bagi sihat. Yang tu tak ada masalah. Yang tu termasuk dalam berbakti pada haiwan. Okey, wallahu a'lam. Baik, dalam riwayat Bukhari disebut Allah memuji perbuatannya dan mengampunkannya serta memasukkan dalam syurga. Ada juga riwayat lain yang disebutkan orang yang turun dalam perigi itu adalah seorang pelacur daripada Bani Israel. Kita kata inilah dia Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya Allah berkehendak orang tu beriman, tidak mensyirikkan Allah, dan Allah nak ampunkan dosa dia. Boleh ke tak boleh? Boleh. Walaupun dia pelacur, walaupun dia pernah bunuh 100 orang. Tapi tuan-tuan macam saya selalu cakap, jangan cari penyakit pula. Ni boleh aku bunuh 100 orang. Jangan. Itu di antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, wallahu a'lam. Baik, saya ingat sampai situ saja insya-Allah. Minggu depan tak ada orang melantang, kita sambung insya-Allah. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.